Amin, 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 amin. Baik, tajuk kita pada hari ini Sains Teroka Angkasa Sempadan Terakhir. Baik, apa yang terlihat, apa yang saya tahu, angkasa ni sangat luas dan yang boleh apa berkatakan kita yang ada di dunia ni adalah satu-satunya planet yang wujudnya manusia. Dan dia orang kata ada makhluk asing. So saya tak tahulah betul atau tidak. Baik, saya tak tahu apa konten yang nak dilepaskan, dikongsi pada malam ni. Oleh itu, saya menjemput Prof. Kamran Razi untuk bentang tajuk pada malam ini. Silakan. Tafadhal Maskurah. Okay, terima kasih Haida. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi tajuk hari ini malam ini adalah Sains Teroka Angkasa ataupun Science of Outer Space Exploration. Ini yang sebenarnya berkait dengan Isra' dan Mi'raj. Dan selalunya bila kita bercakap mengenai Isra' dan Mi'raj ni, we are talking about angkasa lepas, angkasa lepas. Jadi kita nak tengok so far buat masa ni adakah teknologi yang kita ada berbanding dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, adakah boleh kita membuat yang sama. Jadi itu dah tema untuk perbincangan kita malam ini. Jadi sebenarnya kita ketahui angkasa lepas kita, bila kita bercakap mengenai angkasa lepas, kita bercakap mengenai bulan dan juga paling jauh bintang mari dan pengantaran satelit dan kita beyond itu memang kita tak boleh buat masa ini. Inilah dia satu perkara yang kita perlu faham, bahawa limit kita adalah setakat itu saja. Tetapi kalau kita tengok movie pula macam-macam lah, kata dah sampai interstellar lah, orbital lah, dan macam-macam lagi. So adakah apa yang dibentangkan dalam movies ini berapa banyak realiti yang perlu kita tangkap daripadanya. Okay, sebenarnya biasa ini adalah buku saya. Kalau yang berminat untuk membeli boleh kontak hantar kepada alamat ini. Dan sebenarnya biasa kalau ada apa-apa yang saya buat ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bolehlah ambil dari Quran dan Sunnah dan tinggalkanlah pendapat saya. Dan cuma kali ini saya sengaja letakkan ayat Quran ini kerana kalau kita tengok para Rasul memang menggunakan ayat yang ditulis kat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajr in ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Ini contoh dalam surah Hud ayat 51. Tapi boleh dikatakan ke semua nabi-nabi apabila ditanya mengenai adakah mereka memerlukan upah, dia qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi ajr. Kita para nabi akan menjawab mereka tidak meminta apa-apa upah. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani, mereka hanya para nabi mengatakan bahawa mereka hanya mengharapkan upah daripada Allah. Afala ta'qilun, itu pun kalau kita mengetahui. So ini adalah moto bagi pendakwah sepatutnya. Maknanya kita membuat dakwah dan reward kita hanya daripada Allah semata-mata dan bukannya daripada orang lain. Jadi harapan kita bila kita buat macam tu, kita tak ada any vested interest ataupun apa yang kita buat itu ada sebab-sebab yang tertentu. Jadi Isra' dan Mi'raj ni memang ramai yang telah memperkatakannya di mana kita perjalanan ini menceritakan mengenai perjalanan Rasulullah dan mengikut satu pandangan ialah dilakukan pada 621 Masihi tetapi sebenarnya kita ketahui kapal terbang dicipta pada tahun 1903. Jadi kalau kita lihat dari segi masa kira-kiranya, kalau naik jumbo jet kita akan memerlukan 1 jam 40 minit untuk sampai daripada
Mekah ke Jerusalem, ya, katakan Rasulullah berada pada ketika itu di Kaabah, dan ia dibawa daripada Kaabah tersebut terus ke Jerusalem, ya. Dan masa itu adalah pada satu malam, ya. Semua ni peristiwa ni berlaku dalam satu malam. Jadi proses dan perjalanan Rasulullah itu daripada Mekah ke Jerusalem, ya, dinamakan Isra, ya, Isra, ya, iaitu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan perjalanan yang keduanya ialah daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu dari Rasulullah terus naik ke langit. Jadi kalau kita lihat, ya, bahawa Rasulullah melakukan dua proses, ya, iaitu bermula daripada Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa, dan daripada Masjid Al-Aqsa terus ke langit, ya, ke Sidratul Muntaha. Jadi two step proses lah kalau kita lihat. Dan interestingnya, Elin, kalau kita sebagai ahli sains, ya, kita dapati bahawa perjalanan Rasulullah ini bermula di bumi, ya, di bumi sendiri, iaitu perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Pada masa itu, ya, hanya naik unta saja, ya, untuk naik unta untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa. Kalau naik jet pun memerlukan 1 jam 40 minit, ya. Tetapi Rasulullah telah melakukan lebih cepat lagi lah. Dan lepas itu, ya, dia terus naik ke Sidratul Muntaha, ya. Jadi ini dua step proses yang dilakukan oleh Rasulullah. Okey, jadi dia banyak pandangan lah. Satu daripada pandangannya dia dilakukan pada 27 Rejab, ya. Jadi sekarang bulan Rejab. Jadi kalau kita nak tengok batu dia berapa jauhnya, lebih kurang kilometer lah, 1239 kilometer, ya, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan daripada Masjidil Aqsa terus naik ke langit lah, sampai Sidratul Muntaha, ya. Kita tak tahulah berapa jauh sampai ke atas itu. Dan ini jelas menunjukkan, ya, bahawa Rasulullah itu bermula bergerak di atas bumi, kemudian dia bergerak melintasi langit, dan mengikut supaya kita ketahui, ya, dia melalui langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh, dan tiba sampailah ke Baitul Ma'mur, ya, dan Sidratul Muntaha. Satu tempat yang memang apa orang kata tak ramai yang boleh pergi ke situ lah. Even makhluk Allah pun tak ramai yang boleh pergi ke Sidratul Muntaha. Jadi ini satu perjalanan yang unik lah. Pada zaman ini memang kita rasakan, ya, adakah boleh berdasarkan teknologi yang ada, ya. Tapi kalau kita tengokkan pergerakan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni memang possible lah, ya. It is boleh kita naik kapal terbang, ya. Tapi daripada Masjidil Aqsa terus naik ke langit, yang ini mungkin boleh kita bincang, ya, dalam perbincangan kita hari ini. Jadi ini adalah satu peristiwa yang dahsyat lah kalau nak ikutkan, ya. Just imagine, ya, Rasulullah dia besok pagi je dia bercerita bahawa dia telah travel daripada Mekah ke Jerusalem, ya. Dan habis pun orang kata Rasulullah dah gila lah. Kemudian bila Rasulullah cerita, kata dia naik ke langit, dan lagi yang kata orang gila, ya. Hanya satu orang saja yang bila dengar Rasulullah bercerita mengenai perkara ini, dan dia berkata, oh itu benar, Rasulullah itu benar. Dan lepas itu dia digelarkan sebagai As-Siddiq, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini adalah memang satu perjalanan yang tak boleh terfikir, ya, pada masa tersebut. Jadi keberangkatan baginda itu adalah soul, badan, jasad dan juga soul, ya, dua-duanya sekali. Jadi apa yang kita boleh dapat ibrahnya, ya? Arti Isra' Mi'raj itu mengikut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya, dalam tafsir Amuni, dia mengata Isra' atau Usara itu artinya perjalanan di malam hari, ya. Jadi istilahnya Isra' adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam, ya, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Itu dia perjalanan itu.
Ini dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah berjalankan hambanya pada satu malam saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami melihat kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi tahwi. Surah Al-Isra ayat 1. Jadi itu menceritakan proses Isra dan Mi'raj itu. Tarikh terjadi Isra ni banyak pandangan lah. Ada 6 pendapat dia. Pada ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama, ini merupakan dalam terjadi pada tahun ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama. Ini pendapat Tabarani. Ada yang kata pada tahun yang kelima setelah menjadi Nabi. Ini pandangan Imam Nawawi dan Al-Qurtubi. Dan ada yang mengatakan pada 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Ini pandangan Allamah Al-Mashhuri ya. Dan ada yang kata terjadi 6 bulan sebelum hijrah ya, tepat pada bulan Ramadan ya, tahun 12 kenabian. Ada yang kata 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah ya, pada bulan Muharram. Dan terjadi setahun dalam hijrah sebelum hijrah ya, tepat pada bulan Rabiul Awal ya, tahun ke-9. Jadi banyak pandangan lah ya, bila exactly ya. Kerana rekod apa nama tarikh itu tak disimpan ya, tidak disimpan. Jadi banyak pandangan lah. Bagi kita sebagai orang Islam ya, kita hanya menerimanya kerana dia disebutkan dalam Al-Quran dan dinyatakan dalam hadis ya. Kita wajib ya menerima pandangan bahawa Isra dan Mi'raj ni berlaku ya. Okey, banyak sebab-sebab ya Isra Mi'raj ni, tetapi salah satu sebab yang paling diterima oleh ulama mufassir ialah ia sebagai tasliyah ya, iaitu sebagai hiburan ya, yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada ketika itu sangat berduka ya, kerana tahun itu dinamakan Umul Huzn ya, tahun duka cita ya. Mengapa beliau berduka cita? Pertama ialah isteri beliau ya, Khadijah radhiyallahu anha wafat ya pada bulan Ramadan ya, tahun 10 kenabian. Jadi mana kita ketahui Siti Khadijah ni adalah isteri pertama Rasulullah yang beliau sangat cintai lah. Sejak Rasulullah mendapat wahyu, Khadijah adalah wanita pertama yang mendukung dia ya, ketika kembali dari Gua Hira dalam kondisi demam. Rasulullah minta kepada Rasulullah, Jamilin Jamalnai ya, selimutkan aku. Lalu Khadijah menyelimutkan beliau, menenangkan beliau, memotivasi dan membangkitkan optimisme bahawa yang datang kepada beliau itu adalah kebaikan ya. Masa turun ayat yang pertama Iqra ya. Dan Khadijah juga merupakan orang yang pertama beriman dan mendukung dakwah Rasulullah ya. Saat Rasulullah memerlukan dana untuk dakwahnya, jadi banyak datang daripada Siti Khadijah. Maka wafatnya Khadijah merupakan duka tersendiri lah bagi Rasulullah kerana ia adalah isteri dia dan pembantu dia yang banyak ya. Seorang pendamping hidup sejati dan pendukung dakwah hakiki Khadijah. Tak selang lama setelah Khadijah wafat, paman beliau pula Abu Talib juga wafat. Meskipun tidak mahu masuk Islam, Abu Talib ini adalah pembela sejati Rasulullah. Jadi 2 orang telah meninggal pada pada tahun tersebut. Jadi sepeninggalan kedua-duanya itu Rasulullah tersepit lah, dan intimidasi kaum kafir Quraisy ni semakin menjadi-jadi. Jadi namun Rasulullah tak mau berdiam diri ya, dakwahnya walaupun terbatas intimidasi daripada banyak orang, tapi beliau masih berdakwah. Beliau pergi ke Taif
dengan harapan masyarakat di sana menerima dakwahnya. Tetapi sebenarnya kita ketahui lah, apa nama, orang Taif telah membaling batu padanya, ya, dan hingga berdarah, ya. Dan setelah itu, barulah, ya, Allah mengisrakan Rasulullah SAW, memperlihat tanda kekuasaan yang bermula dari perjalanan yang seperkilat ke Baitul Maqdis, mengimani para nabi di sana, lantas naik ke Sidratul Muntaha, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat perintah solat 5 waktu, dan dapat melihat syurga dan neraka. Semua kejadian ini berlaku semasa tasliyah ini, ya. Jadi kalau nak tengok kisah lengkapnya, ya, ada yang disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Setelah selesai solat Isya dan beristirahat sejenak, Nabi SAW yang sangat itu berbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril, dan lalu dada beliau dibelah. Lalu hatiku dikeluarkan dan disucikan dengan air Zam-Zam yang kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Ini disebut dalam Sahih Imam Bukhari, ya. Dan setelah itu datanglah Buraq yang nanti menjadi kenderaan beliau sewaktu Isra' tersebut. Buraq satu akar kata dengan ba, yang artinya kilat, ya. Didatang kepada Buraq, ya, seekor, yang ini seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keldai dan lebih pendek dari begal. Dan ia meletakkan langkahnya sejauh mata memandang, ya, mengikut riwayat, ya, dalam Sahih Muslim oleh Anas bin Malik. Jadi setiba di Masjid Aqsa, dia solat 2 rakaat mengimani ruh para Nabi. Serta selesai solat dan keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 bekas minuman. Satu yang berisi susu dan satu lagi kamar. Rasulullah pun memilih susu. Sungguhnya engkau telah memilih kesucian. Ya, kalau kita perhati dalam hal ini, ya, bahawa untuk Isra' dan Mi'raj ni, ya, Rasulullah telah di-prepare untuk pergi, ya, dengan mencuci dadanya. Dan dinyatakan di sini dengan memasukkan iman dan hikmah. Adakah kita kalau bercadang untuk pergi ke angkasa lepas pun perlu, ya, membuat persiapan yang ini. Dan buat masa ini kalau kita lihat, bagian nak pergi ke bulan, ya, memang dilakukan beberapa perkara, ya. Cuma taklah dicuci dengan air Zam-Zam, ya, hatinya. Cuma di sini dinyatakan begitu, ya. Dan kenderaannya ialah, kalau dalam kes ini diceritakan adalah seperti kilat, ya, kenderaannya itu. Dan kalau mengikut Anas bin Malik, ianya seekor tunggangan, ya. Kita tak pasti sama ada dia macam kuda ke atau, tapi dia berwarna putih, tinggi, lebih tinggi daripada keldai dan lebih pendek daripada keldai, begal, ya. Dan apabila dia bergerak, ya, dia akan nampak macam seakan-akan kaki dia meloncat jauh, ya. Jadi ini semua perkara-perkara yang dapat kita lihat, ya. Dan sebelum Nabi naik ke langit, ya, dia diberi 2 bekas air minum, satu susu dan satu kamar. Dan Rasulullah telah memilih untuk meminum susu. Jadi di sini Jibril telah mengatakan, engkau telah memilih, ya, kesucian, ya, untuk naik ke langit. Jadi Mi'raj pun bermula naik Buraq bersama Jibril hingga tiba di langit pertama, ya. Kalau kita baca kisahnya, lalu aku dibawa di atas punggung Buraq, dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit. Lalu dia meminta dibuka pintu langit, ya. Jadi langit ni ada pintu, ya. Dan ditanya, siapakah ini? Ia menjawab, Jibril. Jibril bertanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Lalu dibuka pintu, lalu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan seterusnya lah dia naik sampai, bagi setiap langit itu dibuka sampailah ke langit Sidratul Muntaha, ya. Jadi itu dia perjalanan Rasulullah diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi apa nama,
Dan dicerita juga ya bagaimana keadaan Sidratul Muntaha itu ya, yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahannya seperti tembayan besar ya. Jadi itulah dia Sidratul Muntaha ya. Kemudian apabila turun daripada Sidratul Muntaha, Rasulullah telah berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Ditanya, apakah yang Rob Tuhan mewajib terhadap umatmu? Rasulullah jawab 50 solat sebanyak 50 kali. Jadi Nabi Musa alaihissalam berkata, pergilah naik balik minta diturunkan jumlah kami terlampau banyak. Dan ini dilakukan sehinggalah turun kepada 10 5 rakaat 5 waktu saja. Walaupun Rasulullah Allah telah mengatakan bahawa walaupun 5 kali, maka tiap kali adalah 10 kali lipat. Jadi 50 kali juga akhirnya. Jadi inilah dia satu perkara yang kita dapati satu perbuatan yang Allah telah memerintahkan Rasul dan umat dia untuk bersolat dan ini dilakukan dengan perantaraan direct maknanya perintah itu diberikan di Sidratul Muntaha menunjukkan betapa pentingnya solat itu dalam kehidupan kita. So itulah apa namanya. So mengenai buraq ataupun al-buraq ni, buraq ataupun adalah satu binatang yang gaib lah. Kerana tak ada siapa yang pernah tengok, kita tak pernah tengok lah. Yang tidak akan pernah kita jumpa dia di dalamnya. Jadi pernah menaikinya ketika Isra' Mi'raj itu sebagai keistimewaan dan mujizatnya. Jadi ini adalah sesuatu yang gaib. Mana gaib tu kalau Allah Tuhan tak cerita kepada kita, maka kita tak tahu. Jadi ciri-cirinya tu ada diterangkan dalam hadis sahih beberapa daripadanya. Didatang kepada buraq iaitu haiwan putih yang panjang, lebih panjang dari keldai dan lebih kecil dari bagal dan dia meletakkan telapak kakinya di hujung pandangannya. Maksudnya langkah sejauh pandangan. Maka saya pun menunggangnya sampai tiba di Baitul Maqdis. Jadi bila kata menunggang ni, orang kata macam naik kuda lah. Tapi kalau kita tengok spacecraft pun kita naik duduk atas dia pun kita menunggang dia juga jadi digantunglah apa tarifan kita. Dan ini apa nama Rasulullah telah dibawa ke Sidratul Muntaha itu satu tempat di mana ada arsy dan berjumpa dengan Allah di sana dan diberikan perintah untuk bersolat selama 50 waktu. Jadi dalam hal ini dicerita mengenai kedudukan itu di mana Tuhan mengatakan dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun dalam Ma'arij ayat 3-4. Tapi ada juga diceritakan urusannya itu naik itu pada kadar 1,000 tahun menurut hitunganmu hitungan ini ada konsep yang kita pernah bincang dahulu relativity. Jadi semua apa yang berlaku sama ada turun atau menaik sebenarnya Allah mengetahui. Ini semua dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ni ada, walaupun dia bukannya buku sains, tetapi dia menceritakan mengenai astronomi, fenomena-fenomena astronomi. Banyak fenomena yang dicerita di sini, hukum Kepler, hukum graviti Newton, kecepatan cahaya, gaya, daya, graviti dan lain-lain lagi. So, ini diterangkan dalam ayat Quran yang dinyatakan di sinilah. Kita just go through quickly. Jadi ini banyak berkait dengan ilmu astronomi dan satu perkara yang jelas bila kita bercakap mengenai angkasa lepas ni, kita kalaulah kita nak mencari kehidupan di angkasa lepas ni, kita ada dua cara. Cara yang pertama ialah kita keluar ke angkasa lepas dan carilah apa yang ingin dicari dan di mana harus dicari ini persoalannya. Tapi ada cara kedua, iaitu kita siarkan kewujudan kita di bumi ke angkasa lepas. Jadi apa yang harus disiarkan, bolehkah kita memahaminya? Jadi yang ini pun telah dilakukan, dihantar ke angkasa lepas.
dan kita menunggu jawapan sama ada jawapan ataupun tidak. Jadi dua-dua ni sedang dilakukan pada ketika ini dalam pencarian kehidupan dia angkasa lepas. Jadi kalau kita tengok ini adalah maklumat yang kita telah tahu berdasarkan pada teleskop yang ada, dan kita mengira oleh kerana jaraknya agak jauh satu light minit satu minit cahaya adalah lebih kurang sejauh inilah kali 10 kali 10 meter jadi itulah adalah jaraknya di antara satu tempat berdasarkan kepada light minute. Jadi kerana perkara-perkara ini kita kena faham bahawa kedudukannya dari satu tempat ke tempat adalah jauh dan di langit juga mempunyai jalan-jalan. Jadi macam mana jalan-jalan sebab kita tak pasti. Ini contoh di mana pergi ke bulan kita tengok terpaksa memakai pakaian seperti ini kerana sinar radiasi ataupun sinaran daripada matahari kan, kalau kita tak pakai pakaian yang boleh melindungi diri kita, maka dia akan menyebabkan kita sakit lah, tak sihat badan. Dan apakah cara untuk kita menggunakan bagaimana kita dapat menggunakan tenaga untuk pergi ke bulan ataupun ke lebih beyond bulan. Satu caranya ialah menggunakan nuclear fusion yang dibincangkan di mana nuclear fusion adalah proses sebagaimana matahari macam mana kita dapat cahaya matahari jadi kita juga boleh membuat cuma masalahnya sekarang ni kawalan nuclear fusion ni agak susah kita masih tak boleh kawal dengan baik walaupun kita boleh letup tetapi kita tak boleh kawal dia punya tenaga yang keluar daripada fusion proses ini. Jadi questionnya, adakah penghuni planet luar angkasa ini mengikut pandangan ulama lah, pula ulama yang terkenal pentafsir yang terkenal Quraisy Shihab daripada Indonesia mengatakan tak ada sebenarnya walaupun ada dinyatakan dalam surah An-Nur ayat 41 mengenai perkara ini, tidakkah engkau mengetahui bahawa kepada Allah bertasbih siapa yang di langit dan di bumi, juga burung-burung mengembangkan sayapnya, masing-masing telah mengetahui cara solat dan tasbihnya, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita tengok ayat ini, adakah ini makhluk ilahi yang berakal bagaimananya malaikat jadi secara tegas dia bercerita mengenai makhluk melata di langit dan di bumi. Jadi ini dinyatakanlah. Jadi walaupun ada setengah orang mengatakan ini, dia mengatakan bahawa adanya kehidupan di langit tetapi kebanyakan mufassir mengatakan bahawa bukan apa yang ada hanyalah manusia dan jin saja jadi yang ini dapat dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Jadi kalau kita pergi kat space pun dalam cerita-cerita yang kata ada makhluk asing tu mungkin perlulah kita buat kajian lagi lah untuk melihat sama ada pun ataupun tidak ada. So implikasinya ada setengah pandangan kata ada dan setengah kata tak ada. Okey. Dan untuk meneroka angkasa bukanlah satu perkara yang mudah kerana kita kena buat persiapan yang lengkap untuk melakukannya jadi manusia yang kehidupan yang pertama yang pergi ke angkasa ialah seekor anjing nama dia Laika yang mengorbit bumi di Sputnik pada tahun 1957. Dan manusia pertama ialah Yuri Gagarin yang terbang di Vostok 1 pada tahun 1961. Dan NASA telah menghantar pada tahun 1969 Neil Armstrong untuk berjalan di muka bulan. So ni gambar anjing tersebut lah duduk dalam tu. Dan ni gambar Neil Armstrong ketika dia berada di atas bulan, dia berjalan di atas bulan. Jadi buat masa ni kita hanya guna space sajalah dan ambil gambar-gambar dengan menggunakan satelit saja. Dan satu cara ialah buat masa ini untuk membiasakan kita dengan keadaan di angkasa lepas adanya stesen angkasa dan probe dan teleskop telah digunakan untuk memerhati keadaan di langit
Dan hopefully dengan itu kita akan dapat maklumat untuk kita pergi ke lagi nanti in the future. So dari segi sejarahnya space exploration ni bermula dengan satellite human yang pertama Yuri Gagarin, dan kemudian Apollo, US, Voyager. Jadi sekarang ni Voyager je lah yang banyak yang banyak dibuat masih tak ada lah orang pergi ke space dah, tak banyak. Dan space exploration ni kalau kita tengok mula kita hantar satellite saja, kemudian first man in space, first man in first space flight, kemudian first man in space, mendarat di bulan, dan Mars, rover, kita hantar rover untuk menyiasat di permukaan bulan. Okay. Jadi nak menjelajah angkasa ni adalah satu perkara yang besar lah, kerana kita perlu ada roket peluncur yang boleh melepasi graviti bumi dan terus bergerak di udara dan ia mestilah satu kapal angkasa kerana di atas langit nanti adalah kawasan vacuum vacuum dan ada banyak juga radiation. Jadi perlu ada peralatan untuk hidup, sistem navigasi dan kendali untuk bergerak, pelindungan radiasi ini penting. Kadang-kadang nanti kita mati kena radiation. Komunikasi di antara bumi dengan kapal angkasa, tenaga yang diperlukan untuk kehidupan dalam kapal angkasa, perlengkapan ilmiah dan penelitian kita kena ada sistem keselamatan, pemeliharaan dan perbaikan kalau ada rosak di angkasa lepas ditambah-tambah kedudukannya jauh daripada bumi. Jadi banyak perkara lah yang perlu kita sediakan kalau kita bercadang untuk menjelajah angkasa lepas. Buat masa ni kita masih tidak mempunyai teknologi yang cukup lah untuk melakukan ini. Walaupun plannya dah ada di mana kita ada International Space Station untuk kita belajar, dan sekarang ni kita sedang menuju kepada tempat-tempat yang makin jauh lah, Mars dan juga tempat-tempat lain, Eropah dan lain-lain. Buat masa ni manusia masih lagi sampai dekat bulan saja walaupun ada usaha untuk pergi ke Mars, tetapi buat yang lain-lain tu adalah menggunakan robot pergi ke angkasa lepas. Jadi partnership ni memang banyak lah kerana cost untuk pergi tu mahal jadi kita buat partner lah, negara-negara yang maju akan membuat partner untuk perkara ini. Jadi macam-macam lah yang dibuat, terutama bagi yang bercadang untuk buat space trading yang muncul masa depan. Dan ini contoh India sebuah negara juga ada roadmap dia, perjalanan di angkasa. Dan kalau China dia telah pun berjaya mendarat di bulan dan mereka telah discover ada satu bahan di mana bahan tersebut boleh digunakan sebagai propulsion system untuk propulsion system. Dia adalah hydrogen 3 hydrogen 3 yang lebih mudah untuk kita membuat sistem tenaga nuklear fusion fusion okay. So kalau tengok deep space exploration ni bermula pada tahun 2007, seterusnya lah sampai Jupiter 2030. Jadi mereka telah bermula perancangan mereka untuk deep space exploration ini di China. Jadi kalau kita tengok untuk bulan pun dia dah banyak lah yang dihantarkan, sehingga oleh kerana bulan di bahagian yang cahaya nampak tu telah dibook oleh Amerika dan Eropah. Jadi apa yang China lakukan, dia pergi kepada bahagian yang gelap tu, bahagian gelap. Situ masih tak banyak lagi negara yang mengambil tempat tersebut. Jadi penerokaan ni sedang berjalan lancar lah, kerana opportunity untuk mendapat terutama sumber-sumber yang boleh digunakan untuk pembangunan dunia boleh didapati dan perlu diambil kira lah. Jadi ini contoh drilling sistem dia yang dicadangkan oleh China untuk dapat data. Okey. Jadi isunya ialah bagaimana untuk membuat sesuatu yang lebih laju dari cahaya
Satu cadangan ialah pemacu wap Kubur. Ini adalah satu sistem ya, selain daripada nuclear fusion ya. Ini adalah menggunakan warp ya. Iaitu kita dapati ya bahawa dengan menggunakan sistem Casimir ni, kita dapat ya mencipta dua kawasan ya, Kubur ni, di mana ada satu bahagian itu dia punya vacuum dia lebih tinggi daripada satu bahagian yang lain. Jadi dengan itu ya kita boleh dapat pergerakan seperti inilah, seperti ini. Tetapi masih ya enjinnya masih tak dapat dibuat lagi ya. Kalau ada besok, maka kita akan bergerak seperti berikutlah. Okey. Itu dia kesan Casimir ni ya. Dalam kesan ni agak unik lah. Kerana dia menggunakan gelombang kerana di langit ya, walaupun vacuum, tetapi masih ada gelombang cahaya dan juga gelombang radiation ya, yang berada di situ. Jadi apabila dua metal logam ni didekatkan, maka kita akan dapati tekanan vacuum ni di kawasan-kawasan berdekatan itu akan berbeza, berubah. Ya, jadi interaksi antara keduanya ni akan menyebabkan apa yang kita panggil sebagai kesan Casimir ni ya. Ini ada contoh dia ya, vacuum fluctuation, ni Casimir plate, ni dia. Jadi berdasarkan daya itu kita akan create zero condition ya, zero energy condition dekat tengah ni. Jadi daripada itu ya, boleh kita hopefully membuat satu ion propulsion untuk gerak dengan lebih laju daripada cahaya ataupun sama dengan cahaya. Jadi ini adalah satu cadangan yang masih ditimbang ya, untuk propulsion ya, sistem propulsion untuk vehicle selepas ya, kerana apa yang ada sekarang ni tak cukup ya untuk pergi. Jadi bagaimana kita nak membina pencana tenaga titik sifar ni ya? Pencana titik sifar ni pada dasarnya ialah kita cari satu point di mana tenaga tu jadi kosong ya? Jadi kalau dalam kes ini dia boleh sampai sini dan ni dia jatuh balik flat jadi kosong. Jadi tenaga yang dilepaskan itu akan digunakan. Atau dalam kes ini dia tukar daripada kinetic energy kepada potential energy. Okay. Ni daripada fizik lah. First year pun kita dah belajar hari ni. Tetapi isunya ialah bila kita bercakap mengenai ini, kita bercakap mengenai entropi ya. Jadi kalaulah pergerakan seperti ini, kita kata entropi dia tinggi ya, berbanding dengan keadaan seperti ini. Jadi itu dia perbezaan entropi tersebut ya, dan juga gas expansion. Mengapa kita bercakap mengenai entropi ini? Kerana sometimes kita wonder ya, mengapa kita oleh jalan ke depan ya, maknanya masa kita oleh ke depan dan tidak ke belakang. Jadi entropi ini ialah dia menyebabkan keadaan ni low entropi, maka kita dapat struktur ni, tapi bila high entropi dia menjadi agak susah ya, untuk kita bandingkan. Jadi ini dia contoh dia, ais itu dia akan jadi cair. Begitulah seterusnya ya. Iaitu heating ice to form vapor. Jadi ada tingkat-tingkatnya. Dan ini adalah entropi of a gas ya, mana satu gas kita boleh calculate apakah dia perubahan entropi dia ya, berdasarkan kepada persamaan ini. Tapi perlu diingatkan ya, entropi ini adalah tak ada kerja boleh dapat daripadanya. Dia tak membekal kerja. Jadi entropi ini adalah keadaan disorder ya, ataupun keadaan kucak-kacir ya. Dan tak ada tenaga yang boleh diperolehi ya daripada entropi ini. Bila berbanding dengan Gibbs ya, Gibbs free energy ialah tenaga yang boleh kita gunakan ya untuk membuat kerja. Jadi perbezaannya ialah entropi ini, kalaulah kita ambil entalpi iaitu perubahan lantern, maksudnya dalam tak nampak, tolak dengan entropi ini kita akan dapat Gibbs free energy, iaitu energi yang boleh kita gunakan ya untuk membuat kerja. Okay. Ini contoh-contoh yang telah dibuat dan berdasarkan kepada gambar-gambar movie lah. Tetapi pada dasarnya kita masih belum berjaya ya membuat
any one of this dalam kehidupan kita ataupun dengan kaedah ni. Jadi yang ini contoh yang guna Kashmiri Kashmir punya efek dia akan memecahkan keadaan vacuum tersebut. Okey. Jadi itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas perkongsian. Baik, sebelum saya keluar bertanya soalan, saya buka soalan kepada semua hadirat untuk bertanya berkaitan dengan apa yang telah dikongsikan kepada kita. Silakan, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Prof, maaf kerana tak boleh buka gambar. Jadi boleh ke? Boleh. Soalan pertama, ada buku yang mengatakan Siti Khadijah tu meninggal dulu daripada Abu Talib. Ada setengah kata Abu Talib tu meninggal dulu pada ni. Jadi memang masa duka cita Nabi kan. Satu tak tahu yang mana satu dari segi kajian Prof lah. Dan yang satu lagi, bila Nabi Isra' Mi'raj ke alam buana sana, ada satu ustaz wadi itu yang dia bercerita ini kena lihat betul-betul supaya najis ini tidak ke tempat lain. Berapa ramai di kalangan kita yang bila buang air kecil tak berdehem apa pun terus mangkit, dia basuh sekali je terus bangun pergi. Ini yang Nabi sebut ramai yang tak. Okey, teruskan, silakan. Jadi Nabi berisra' sana, Mi'raj ke atas. Jadi persediaannya tak semacam angkasawan yang pakai macam-macam pakaian lah. Tapi Nabi pakai biasa kan. Jadi apakah ada kajian yang boleh kita pergi ke sana macam Nabi berpakaian? Jadi lagi satu kemuskilan yang kita nak yang banyak negara-negara yang pergi tu ke bulan. Tapi kalau kita tengok Bima Sakti, dia sangat luas dan ada berbagai-bagai planet yang ada. Jadi kenapa mereka tak pergi ke mana-mana tempat yang dalam Bima Sakti? Allahuakbar. Okey, terima kasih atas soalan tu. Saya pun dari segi bila kematian Khadijah dengan Abu Talib tu ada beberapa pandangan lah. Ada setengah kata Abu Talib meninggal dulu, ada setengah kata Khadijah meninggal dulu. Bagi saya untuk tujuan kita lah sebagai orang kemudian ini, dia sikun dia bila jadi tu tak berapa, bagi saya lah tak berapa penting. Kita kita terima bahawa tahun itu, yang bagi saya yang pentingnya ialah pada tahun itu Rasulullah merasa sedih lah kerana dua orang yang menyokong dia meninggal. Jadi kita ambil yang itu dan banyaklah kita baca dari segi pentafsiran yang membuat dia untuk Isra' dan Mi'raj ni akan sebut perkara tersebut. Elok kita sebut cara macam itulah, lebih mudah. And then perkara kedua ialah apa tadi lupa dah. Saya pun dah lupa. Pakaian Nabi tu. Pakaian angkasawan dengan pakaian Nabi pergi. Okey. Apa nama pakaian itu yang sebenarnya saya buat kajian juga dan saya dapati yang sebenarnya kita kena hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kalau kita lihat bahawa Rasulullah memang dibuat persiapan untuk pergi, cuma cara persiapan tu diceritakan agak mudah, iaitu apa orang kata hati Rasulullah itu dibawa keluarkan saja. Tetapi kita kena ingat bila hadis macam tu diceritakan,
kita kena faham ya bahawa sahabat-sahabat itu bukannya apa orang kata doktor ke ataupun apa. Jadi Rasulullah dia tak cerita apa yang sebenarnya yang terjadi. So memang apa yang bagi kita sebagai ahli sains ya, bahawa kita kena buat persiapan. Jadi bentuk persiapan itu saya rasa salah satunya ialah kita kena kuatkan hati kita lah untuk pergi ke angkasa. Dan dari segi pakaian itu pun tak ada cerita sebenarnya. Bila saya baca dari segi apa nama Burak ni, ada setengah muhadis ini mengatakan Burak ni bukannya macam kuda, tetapi dia berbentuk satu benda yang bulat ya. Bulat. Dia cakap bulat. Jadi bila bulat tu saya teringatlah rupa angkasa lepas punya, maknanya Rasulullah akan masuk ke dalam itu. Jadi bila dia masuk ke dalam itu, memang dari segi teknologi sains kita, memang kita boleh kawal keadaan atmosfera dalam satu tempat yang tertutup. Jadi ini juga masalah bila kita baca hadis. Hadis itu ada juga hadis yang mengatakan tempatnya tertutup. Jadi bila dia tertutup tu, how detail itu yang kita kena buat kajian lagi lah, lebih lanjut lagi ya. Yang ini saya rasa elok orang yang tahu bahasa Arab ya, dan dia tahu bidang sains ya, dia tengok balik pada hadis-hadis yang ada dan cuba understand dia dari sudut sains. Saya bukan nak minta apa, bukan kerana apa. Kerana kalaulah ada rahsia dia, mesti ya kerana Allah telah ceritakan perkara ni. Jadi mustahil Allah cerita satu benda yang kita tak boleh buat kemudian. Mesti ada pelajaran yang kita boleh buat. Cuma kita belum sampai lagi ilmu kita sampai setakat itu. Ya. So, untuk pergi daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, yang itu agak unik yang itu. Rasulullah dalam Al-Quran ada sebut bahawa adanya pintu-pintu. Jadi kalau kita tengok dalam cerita sains ni, yang paling famous sekali cerita Stargate lah. Maknanya ada pintu. Jadi pintu ni dekat mana sebenarnya? Yang ini saya rasa kita sebagai orang Islam, kita tahu perkara ini tapi tak ada siapa pun mengkaji pintu langit. Pintu-pintu di langit. Satu pandangan ialah dia mungkinnya wormhole ya. Apa yang kita panggil sebagai lubang cacing. Lubang cacing ni kita boleh masuk dan keluar balik ya. Especially kalau lah dalam lubang cacing tu kita jangan jadi masalah sekarang ni. Lubang cacing ni kalau kita masuk dia akan penyet dengan kita. Itu dia nama singularity. Maknanya dia akan menjadikan kita kecil. Cuma itulah ada juga lubang cacing yang tak buat macam tu. Jadi adakah lubang cacing yang dimasukkan sebagai pintu-pintu ni? Dan mengikut pandangan sains sekarang ni, pintu-pintu itu mungkin ada di bumi ni. Dan ada setengah kata pergi cari dekat Baitul Maqdis. Dekat Baitul Maqdis ada pintu-pintu tu. Mungkin kalau kita pergi ke Baitul Maqdis, buat kajian betul-betul, mungkin kita boleh pergi ke bintang melalui pintu ni. Yang pintu akan membawa kita ke tempat-tempat ini. Ini tak ada siapa lagi yang buat lah. So kita haraplah pada masa depan ada orang saintis Islam yang bersedia untuk mengkaji ni. Lagi satu pasal pintu ni, bila saya cakap mengenai pintu ni, interestingnya ada pintu-pintu yang boleh mengundur masa dan pergi kepada masa yang ke belakang. Kerana ini adalah teori relativity yang ada sekarang ni. Jadi kemungkinan-kemungkinan tu terlampau banyak. Tetapi oleh kerana tak ramai ahli sains Islam dalam bidang ni, jadi tak ramai orang yang mengkaji lah. Kalau saya muda lagi mungkin saya akan buatlah kajian ini. Kerana saya pun dah pergi dah ke Baitul Maqdis ya. Dan ada orang cerita yang pasal batu yang tergantung tu. Saya pergi tengok, dia tak tergantung sebenarnya. Dia apa orang kata, kedudukan dia tu kalau kita tengok daripada sudut lain, dia nampak macam tergantung. Sama macam tingkap. Kita tengok tingkap,
dari satu sudut nampak lain. Kalau kita tengok dari tingkap dari sudut lain, dia nampak lain. Yang itu memang saya pergilah. Saya pergi tengok sendiri dan masa itu kita boleh solat di bawah batu yang supposed to be tergantung tersebut. Tetapi dia tak tergantung sebenarnya. Wallahualam. Tu yang Bima Sakti tu macam mana tu? Itulah dia yang sebenarnya pun sebab mengapa kita tak boleh pergi jauh daripada Mars, iaitu bintang planet Marikh, kerana kita tak cukup tenaga untuk pergi. Jadi isunya sekarang ni sebenarnya ialah apa yang kita panggil sebagai dia punya propulsion, iaitu tenaga tak cukup. Dua option yang kita ada dah sekarang ni yang boleh, satu adalah kesan Kashmiri yang saya sebutkan tadi, yang mungkin boleh buat kalau kita ada apa orang kata, saya difahamkan NASA sedang cuba untuk buat guna tenaga yang itu. Dan kedua ialah dengan menggunakan nuclear fusion, iaitu sebagaimana cahaya matahari. Cahaya matahari ni untuk buat dia kita tak perlu besar pun, kurang daripada 1 gram pun dah cukup dah untuk pergi daripada sini ke Pluto, orang katakan. Jadi maknanya kalau kita nak bawa sebagai bahan untuk pergi berjalan, kita boleh berjalan jauh lah. Kalau kita ada 1 kilogram, memang jauh kita boleh pergi. So asas dia ialah roket yang kita ada sekarang ni, dia hanya boleh keluar daripada bumi saja. Once dia sampai kat bulan, dia dah habis dah. Tu dia kata, kalau lah kata kita pergi ke bulan pakai propulsion system yang ada sekarang ni, dia boleh pergi dan balik je. Katakanlah tiba-tiba ada somebody tersilap on kan, udah tak boleh balik lah. Jadi memang tak cukup, tenaga yang kita ada sekarang ni tak cukup. Jadi kita perlu tenaga yang lebih banyak lagi. Ini ada usaha-usaha yang kita jalan sekarang ni lah. Memang tenaga hidrogen ada banyak lah. Cuma itulah ada segi kos dia agak tinggi untuk kita guna buat masa ni. Wallahualam. Terima kasih, Bro. Yang lain ada penambahan ataupun apa pertanyaan? Boleh, silakan. Ada. Tadi saya ada persoalan. Tapi Prof, mungkin ini tak masuk akal. Tapi cubalah. Baik, persoalan saya adalah bila kita lihat banyak yang kita tengok seperti Star Wars, in space apa semua, dia mengatakan bahawa kita boleh menjangkaui light years dan sebagainya. Dia mengatakan bahawa portal kepada angkasa lepas yang lebih jauh dengan menggunakan black hole. Dan dia katakan kebanyakan orang cakap kita boleh pakai black hole jadi transport dan sebagainya. Soalnya ahli fizik sekarang pun tak boleh nak buktikan bahawa black hole tu adalah satu teleportation device. Manakala juga ada yang mengatakan kita ada yang percaya bahawa ada alien di luar angkasa Bima Sakti itu sendiri. Persoalan saya adalah mengapa kepercayaan karut yang diletakkan ataupun dilukiskan oleh orang-orang yang sebelum ini menjadi satu pemikiran dan juga kepercayaan kepada orang yang mengatakan kita bukannya alone in this universe, tapi ada makhluk lain juga di dunia, di angkasa lepas. Mana Prof? Tak tahu masuk akal tak masuk akal. Silakan. Memang ini persoalan yang kita pun duk tanyalah. Saya actually buat kajian mengenai angkasa lepas ni bukan kerana apa. Kita nanti kalau betul ada kita nak pergi dakwah dengan mereka. Jadi memang tanggungjawab kita kena pergi berdakwah dengan mereka. Tetapi kalau mengikut kepada ahli-ahli mufassir yang ada, yang melihat dari segi bahasa Arab, ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan kepada itu mereka kata tak ada. Tak ada. Cuma bila saya tanya kebanyakannya, bagaimana dengan surah Ar-Rahman? Dalam surah Ar-Rahman, Allah ada sebut bahawa untuk pergi ke langit, dia kata kena menggunakan Al-Sultan. Jadi ramai yang kata Al-Sultan itu maksudnya kekuatan Allah.
Tetapi kalau kita ikut dari segi terjemahan bahasa Arabnya, maksudnya ialah kekuatan saja. Jadi berarti kalaulah kekuatan, apa yang perlu sekarang ni ialah kita perlu cari kekuatan tersebut. Itu satu option. Yang kedua ialah black hole ini memang sekarang ni kita tengah mengkaji. Kita dapati bahawa angkasa lepas ni dalam keadaan gelap. Jadi dalam keadaan gelap itu dengan keadaan terang dia berbeza. Dalam keadaan terang kita apa yang ada ialah apa yang kita panggil sebagai foton ya. Foton itu ialah cahaya adalah cahaya yang terang. Tetapi di dalam antifoton pula ada juga sekarang ni yang kita sedang kaji ya. Adakah antifoton ni kita boleh ambil untuk buat tenaga? Yang ini masih dalam kajian dan ada kawan-kawan saya di Amerika Syarikat kata boleh. Jadi kalaulah kita boleh ambil daripada tenaga gelap. Ini tenaga gelap ni bukannya kita bercakap mengenai tenaga terang ni dia berbeza. Tenaga gelap ni pula mereka kata boleh ambil. Kalaulah siapa boleh ambil tenaga gelap ni, kita boleh pergi ke mana-mana. Yang pentingnya tak perlu terang. Tapi sekarang ni oleh kerana kita hanya boleh ambil tenaga yang terang saja, tenaga gelap kita tak boleh ambil. Jadi kita terhadlah kita menghadkan diri kita kepada tenaga terang saja. Cuma yang interestingnya kalau kita tengok Al-Quran pun ada cerita ya mengenai tenaga gelap ni. Dan dia bercerita juga ya bahawa ada kemungkinan ni tenaga gelap ni boleh diambil sebagai tenaga. Jadi secara detailnya belum saya boleh sebut lagi lah. Saya ingat mungkin dalam ujung lepas raya nanti saya akan cakap mengenai macam mana kita nak ambil tenaga gelap ni ya. Kerana ini adalah satu tenaga yang memang kita sekarang ni tengah consider ya, ahli-ahli fizik lah yang involved dalam fizik memang kita tengah consider untuk ambil ya, tenaga ini untuk digunakan. Jadi lain kali kalau kita bergelap jangan risaulah, kita boleh ambil tenaga tu dan tukarkan dia kepada cahaya insya-Allah. Allahuakbar. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Oleh itu, Prof, saya mohon agar Prof setelkan beri satu kesimpulan berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Silakan, Prof. Okay, angkasa lepas ni memang menarik sebenarnya. Saya daripada kecil lagi bila tengok satu sebab saya mengambil fizik ini ialah bila saya tengok ke langit ya, saya kata satu hari besok saya akan duduk kat langit. Jadi harapan saya lah ramai ya ahli sains yang akan jangan tumpu pada astronomi ya. Astronomi kita memahami keadaan di langit, tetapi cuba jadi ahli fizik iaitu mencari jalan ya untuk pergi ke sana. Dan ambillah Isra' dan Mi'raj tu sebagai quote-unquote kita punya guide yang Allah telah berikan kepada kita untuk kita fikirkan balik ya. Buat kajian ya, apakah dia burak yang sebenarnya, apa dia burak yang sebenarnya. Saya ingat kalaulah sesiapa boleh selesaikan apa dia burak yang sebenarnya dan bukannya gambar kuda yang ikut yang dilukis oleh ahli-ahli Persia yang sebenarnya saya buat kajian memang ahli Persia ni yang tulis yang lukis gambar burak ni sebagai kuda yang bersayap terbang, tapi interesting jugalah. Pegasus. So Pegasus. Pegasus. So apa namanya, memang dalam hadis ada cerita bahawa burak ni ada sayap. Tapi adakah itu sayap macam kuda tu ataupun sayap macam roket yang ada sekarang ni? Mungkin itu beza ya, kerana mereka tak pernah tengok roket ataupun jet yang ada sekarang ni. Wallahualam. Jadi gambar banyak kajian kita boleh buat. Ya. Macam perempuan. Gambar burak tu macam perempuan dulu. Kuda macam perempuan. Tahu tak pasal apa? Kerana ada hadis yang bukan sahih lah, yang mengatakan bahawa burak ni menangis bila dia dapat berjumpa dengan Rasulullah. Tapi bila saya cari hadis yang sahih tak dijumpa pun.
So that's why saya kata ni mungkin apa orang kata orang ada sama dikrit lah, wallahu a'lam lah. Sesungguhnya apa angkasa lepas ni merupakan satu feel ataupun satu bentuk sains yang kebanyakan orang tidak terfikir kerana mereka berpijak bumi yang nyata. Mereka kata tak perlulah kita nak belajar pasal masa di luar angkasa, padahal dengan cara angkasa kita dapat mencari elemen-elemen baru dan serta mengetahui lebih lanjut tentang bumi kita sebenarnya. Pergi ke angkasa untuk mengenali bumi itu apa. Dan bumi itu sebenar-benarnya bukannya flat. Dan alhamdulillah, insyaAllah, moga-moga apa yang telah di-share pada malam ini untuk saya sendiri menjadi satu minat bagi anak-anak muda supaya menceburi dalam bidang sains, terutama fizik dan kimia. Sebab buat masa ni memang kebanyakan antara mereka hanya mengatakan saya nak kerja, saya nak jadi influencer dan sebagainya. Dan tambahan pula kepada yang dah famous tu, dia cakap sekolah ni tak ada apa-apa guna. Padahal saya sendiri sebagai orang sains dan sampai sekarang saya belajar juga pasal angkasa lepas dan mengatakan bahawa kalau kita lihat, kalau kita nak betul rasa macam masuk angkasa lepas, masuklah air. Air tu kita boleh rasa macam di angkasa lepas kerana ia 80% 80% vacuum. Kalau vacuum kita boleh terapung. Zero gravity macam tu, dia 80%. Oleh itu, terima kasih sekali lagi Prof atas perkongsian dan moga-moga kita dapat berjumpa lagi di hari dan masa yang sama. Oleh itu kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah langsung. Allahu a'lam bisawab. Saya sudahi dengan lebih taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Terima kasih Haidar. Semoga Prof dapat pergi ke langit. Amin. Amin. Bapak kami sekali.